Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak share sedikitlah mengenai bagaimana kita nak menggunakan website Quizizz. Website Quizizz ini kalau dalam KPM diklasifikasikan sebagai sebahagian daripada teknik pembelajaran gamifikasi. Daripada perkataan game lah. Maksudnya dia menjalankan pembelajaran sambil bermain game dalam bentuk game. Okey. Jadi dia lebih menarik minat murid-murid untuk menjawab soalan quiz kita. Okey, kita mula-mula pergi ke website Quizizz. Okey. Kita type je quizizz.com. Okey. Jadi kalau cikgu belum mendaftar, cikgu daftarlah, sign up di sini. Sign up. Tapi saya sudah mendaftar. Jadi saya sudah mendaftar, dah ada akaun. Saya buat dengan akaun Delima. Jadi cikgu boleh log in. Okey. Jadi login, minta lagi sekali akaun Delima. Okey, jadi saya gunakan akaun ini untuk daftar akaun Quizizz. Akaun Google apa-apa pun boleh daftar, tak ada masalah. Alright. Okey, tak ada apa ni. Ni feature baru dalam Quizizz. Okey, jadi bila kita mula-mula sampai ke website Quizizz, ini yang kita dapat tengok lah. Jadi dia ada banyak. Okey, ada banyak. Yang ini dia banyak dalam bahasa Inggeris lah. Soalan dalam bahasa Inggeris. Tapi sebenarnya dalam bahasa Melayu pun ada. Tentang Malaysia pun, cikgu-cikgu di Malaysia telah didedahkan, ramai lah yang dah tahu. Jadi ramai yang dah menghasilkan bahan dalam Quizizz. Contohnya kita type UPSR. Ni, okey. Apply. Kita type UPSR. Okey, jadi ada bahasa Melayu, ada peribahasa, ada matematik pun ada. Okey. Jadi banyak ni yang telah dimasukkan. Okey. Jadi untuk Quizizz ini kita boleh bagi kepada murid untuk jawab. Saya percaya cikgu-cikgu pun ada terima daripada WhatsApp, daripada Facebook, dalam Telegram, senarai, kuisis-kuisis yang telah mereka kumpul. Cikgu yang dia kumpul soalan-soalan tersebut kepada, lepas tu dia share. Okey, itu adalah baik. Tetapi daripada satu segi, apa yang cikgu share itu nanti, murid jawab, cikgu tidak dapat maklumat ataupun tidak dapat markah murid. Maklumat ataupun markah murid itu cikgu tidak dapat. Markah ataupun pencapaian murid akan dapat kepada orang yang buat ni. Orang yang buat soalan ini. Contohnya yang ini. Teacher Syahidah ni. Contohnya dia yang buat. Jadi dia yang akan dapat. Okey. Dia yang buat, dia akan dapat markah. Okey. Jadi markah itu penting tak? Pentinglah untuk kita buat sebagai kita punya PBD ataupun sebagai rekod kita sendiri. Kita nak tahu markah murid, pencapaian murid. Dia orang buat ke, tak buat ke, dia orang hentam semua ke. Okey, jadi ini contoh yang saya telah buat pada tahun lepas. Tak lama, 2 bulan yang lalu saya ada buat, bulan Disember itu. Jadi kita dapat kita dapat
markah, ya. Ultraman Zero. Ultraman Zero ni, ya, budak tahun 5 lah, tahun 4, tahun 5 sekarang. Ya. Okey. Dia letak nama Ultraman Zero. Jadi nama ini bukan saya tulis, dia orang akan tulis sendiri, ya. Jadi kita dapat markahnya berapa, ya, 100%, ya, 65%, ya, 50%, 30%. Okey. Jadi yang ini yang kita nak. Maksudnya kita ada rekod, dah. Kita ada rekod tentang budak itu, pencapaian budak itu, ya. Okey, jadi bagaimana kita nak menjadikan soalan-soalan sebagai soalan kuisis yang telah ada ni, kita tak nak buat soalan yang baru, ya. Kita tak nak buat yang baru. Okey, kita nak ambil yang dah ada dah, ya. Yang dah ada, tapi markah itu kita nak. Okey. Jadi contohnya saya pilih BM penulisan. Ini bukan, ya. Ini bukan soalan, ini lesson. Okey, yang mana soalan? Soalan, okey, contohnya matematik UPSR, contoh, ya. Okey, kita buka, ya. Okey. Ada caranya, ya. Kalau kita tengok soalan ini, okey, tengok soalan ini, semuanya betul, tak ada masalah, ya. Semuanya betul dan tak ada masalah. Kita pun setujulah. Contohnya 20 soalan sahaja kita nak buat. Okey, sebab dalam ini ada yang buat 10, ada buat 5 soalan. Jadi terpulang pada orang yang buat itulah. Okey, jadi dia dah, cikgu dah check satu per satu betul, semua tak ada masalah. Soalannya betul. Ya, cara yang mudah, ya, ialah untuk membuat assign homework, assign as homework, assign homework. Okey, kat sini matematik UPSR. Okey, jadi kita jadikan assignment. Kita jadikan sebagai assignment. Okey, dekat sini kita boleh edit, ya, tarikh. Kita boleh edit tarikh untuk kita buat assignment ini, ya. Dia tidak bagi sampai unlimited lah. Sebabkan akaun kita ni akaun percuma, ya, kita tak bayar, jadi kita tak boleh guna sampai sebulan ataupun 2 bulan. Assignment kita boleh sampai 2 minggu, ya. Contohnya 2 minggu, 14 hari. Okey. Jadi kita boleh letaklah berapa nak habis. Contohnya cikgu letakkan, okey, saya dah ni continue, ya. Continue. So, macam mana? Assignment ini, okey, kita boleh share a link. Kita copy link ini dan cikgu pun teruslah masukkan dalam Telegram ataupun WhatsApp murid. Jadi murid pun dia akan menerima, okey, copy link, dia terima yang ini. Dia terima. Kita buka satu window lagi. Contohnya murid kita dah terima dah daripada WhatsApp, dia pun tekan. Macam mana murid akan dapat nampak? Jadi dia akan masukkan nama dia. Okey, contohnya Muhammad. Okey. Okey. Jadi boleh pilih lah. Nak gambar ni. Tak ada masalah. Okey. Jadi quizzes ini dia adalah ada yang buat dengan masa, ada yang tak buat dengan masa. Dia soalan ni lah. Betul kan?
Okey. Bila kita check kat reports, kat reports akan ada assign. Okey. Ni dia. Tak perlu kod. Kalau kita share link tadi, dia tak perlu kod. Dia tak perlu kod. Okey. Contohnya. Okey, ni. Tak perlu kod. Jadi kalau kita nak tengok, contohnya running. Dia ada seorang. Kita boleh check ada seorang. Baru jawab satu soalan je, 19 lagi tak jawab. Contoh. Okey. Yang itu adalah cara yang paling mudah untuk share. Untuk share soalan bagi murid kita buat dalam bentuk assignment, bentuk tugasan, kerja rumah, assignment, dan kita boleh bagi masa maksimum 2 minggu secara percuma kepada murid-murid untuk jawab. Okey. Kemudian saya nak share macam mana kalau kita nak edit. Okey. Kita nak edit. Type sebelum UPSR. Okey, soalan yang tadi. Okey, soalan yang ni tadi. Okey. Okey, sekarang ni kita nak edit. Kita dapati dalam satu soalan ini ada berlakunya kesalahan. Okey, bagaimana kita nak edit? Okey, macam mana kita nak edit? Kita copy. Okey. Sekarang kita boleh. Contohnya dia salah kira ataupun dia salah tulis ayat ataupun kita nak tambah soalan. Okey. Jadi contohnya kita boleh nak edit. Contohnya kepada 10,000. Dia tertulis 10,000. Kita pun delete. Okey. Jadi boleh. Tak ada masalah. Kan? Save. Ataupun kita rasa soalan ni senang sangat. Soalan ini senang sangat. Kita nak bagi masa murid. Kita nak uji murid. Kita bagi 1 minit je. Ni tadi 3 minit. Lama kan. Murid sempatlah kira dulu. Ni kita nak murid congak je. Contohnya. Jadi kita tukar. Jadi 60 saat. 1 minit. Kita kan save. Okey. Itu adalah cara untuk edit soalan. Jika tak betul, contohnya kira tak betul, cikgu ni salah letak jawapan, kita boleh ubah lah. Okey. Kemudian, kita juga ada satu button teleport ni. Okey, teleport ni fungsi dia. Okey. Fungsi dia adalah untuk mencari soalan. Kita nak tambahkan dalam soalan yang kita buat tadi. Nak tambah. Kita cari ketah-ketah periksa yang lain. Contohnya soalan-soalan yang lain. Tambah. Tadi tengok gambar semuanya nombor. Yang ni tak ada gambar. Jadi kita boleh tengok dah betul lah. Tak ada soalan ni tak ada gambar kan. Kita add dalam kita punya teleport. Kita alihkan ke dalam tempat kita. Contohnya. Nilai paling kecil. Ni soalan contohnya. Ataupun macam ni. Pasar raya. Kita add pun sama. Okey. Jadi, tadi asalnya ada 20 soalan. Bila kita teleport tadi, kita dah jadikan soalan dia jadi 22. Soalannya telah jadi 22. Teleport ni berfungsi untuk kita tambah soalan. Bila kita tekan teleport, dia akan cari. Okey, contoh. Dia akan cari yang sama lah. Tajuk yang sama. Kalau bahasa Inggeris lah. Kalau grammar lah.
soalan grammar, dia akan carilah tajuk yang sama. Kita pilih secara kita sendirilah, kita pilih. Bukanlah automatik dia masuk. Tidak, kita yang pilih soalan tu sesuai ataupun tidak. Dia juga disesuai digunakan kalau contoh ada setengah kuis itu dia sikit bilangannya. Contohnya 5 soalan ataupun 10 soalan. Rasa macam sekejap sangatlah 10 soalan. Dah lah jawab masa sekejap kan. Jadi kita nak tambahkan, nak jadi 20 soalan ataupun 30 soalan. Jadi kita tambahkan melalui cara ni, teleport. Senang je. Kita tekan teleport, kita boleh masukkan contohnya ujian diagnostik UPSR. Ni macam sesuai kata. Okey. Kita pun add. Jadi add. Okey. Jadi bila dah add, ni boleh reorder lah balik. Okey. Maksudnya boleh susun semula Mana nak letak mana nak letak bawah, mana nak letak atas. Contohnya nak ikut susunan seperti dalam UPSR lah. Contohnya. Okey. Jadi done. Okey. Bila dah siap semua, kita pun dah berpuas hati dah. Soalannya tidaklah berturut-turut soalan nombor. Kira-kira ni contohnya yang macam ni. Ada pula soalan macam ni kan. Ada gambar dan sebagainya. Dah puas hati dah. Tekan done. Okey, done. Okey. Kita tengok kat dalam library. Okey, ini soalan kita yang kita telah buat. Soalan cikgu tadi ada 20 soalan. Yang tadi nama cikgu tadi. Sekarang ni telah tukar nama saya. Saya ambil soalan dia, saya adjust sikit-sikit, edit sikit-sikit. Dah jadi soalan saya dah. Okey. Kemudian tekanlah contohnya. Tekan. Nak buat benda yang sama, nak share pada murid. Okey, ada yang tanya nanti live quiz ni apa? Okey, live quiz ni fungsi dia bila kita semua online contohnya Google Meet di KL sana murid-murid dia guna Google Meet, jadi cikgu dia akan buat live quiz semua murid dia jawab dalam masa yang sama. Ataupun kita buat kursus ataupun dalam kelas kita buat kelas di makmal komputer semua murid dah masuk dalam internet, kita tengok dah masuk, dah dapat masuk. Jadi kita pun buat live quiz dalam masa yang sama jadi dia orang akan bersaing lah dalam masa yang sama, jawab soalan yang sama Okey. Jadi untuk sesi PDPR kalau kita buat Google Meet ataupun semua murid memang boleh online. Contohnya pukul 10 pagi semua akan online. Standby je. Bolehlah buat live quiz. Tapi kalau untuk sesi PDPR di mana dia mengikut kesesuaian waktu murid, lebih baik buat assign as home work. Assign as home work dan sama juga 2 minggu. Kemudian tetapkan dan continue. Kemudian contohnya share link continue share link. Okey. Macam mana kalau semua murid dah jawab awal dia orang dah siap awal dah. Habis Februari 17. Tapi buat hari ni esok dah siap dah. Jadi kita tak nak bagi murid tu jawab lagi sekali, kita end assignment. End assignment. Jadi automatik bila macam tu, kalau dia orang ada link pun, dia orang masih tidak boleh menjawab. Dia orang tidak boleh menjawab. Okay. Alright. Itu saja saya rasa untuk quizzes. Saya akan share untuk benda yang lain lah. Kita ada beberapa lagi aplikasi yang boleh digunakan untuk membantu PDPR, antaranya Google Form, Live Worksheet, kemudian Word Wall. Okey, itu sahaja.